Kemudian yang keenam bawah tu kita ambil ar-raddu 'ala al-mukhalif min furudil kifayah. Mengkritik kesalahan itu adalah di antara fardu kifayah. Ini kita kena faham fardu kifayah dah. Fa idza qama bihi ahadul ulama wa tahaqqaqa al-maqsud syar'i bir-radd 'ala al-mukhalif wa tahdhir al-ummah faqad bari'at dhamma al-ulama bidzalik 'ala ma huwa muqarrar 'inda al-ulama fi sa'iri fudul kifayah. Mengkritik kesalahan ni dia kata, dan orang yang bersalah ni adalah fardu kifayah. Kenapa dia kata? Bila salah seorang daripada ulama dah bangkit mengkritik hal ini dan telah tercapai objektif syariat, iaitu untuk mengkritik kesalahan dan mencegah umat daripada melakukan kesalahan tersebut, maka tak perlu ada pengulangan. Dia jadi overkill. Kita dah kritik cukup dah. Ada seorang hamba Allah ni dia apa, jin pun takut dekat dia apa semua. Kita dah kritik dah apa semua, dah cukup dah. Cukup. Tak payah dah balon teruk sangat. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang dah faham dah. Kita bimbang nanti sentimen jadi berbeza. Daripada orang terima kata dia ni tak betul, dia ni salah, kepada cukup lah, kesian kat dia. Apa kata kat dia? Dia dah tak buat apa dah pun, dia dah diam dah pun. Melainkan kalau dia bangkit balik, dia kena balik, keluar balik lah 4,000 jin apa semua tu, keluar balik pasal dia bangkit balik. Tapi dia duduk diam ni apa semua, tak ada apa semua ni, tuan-tuan. Yalah, kita pun tahu dia duduk ceramah kata lagi, duduk ceramah di masjid ni dan sebagainya. Tak apalah yang tu dia ceramah. Tapi lah siapa-siapa yang faham ilmu, yang mampu untuk membezakan al-haq dengan yang batil, pi tengok dan pi buat semakan di tempat-tempat ceramah-ceramah dia. Kita tengok dia masih duk bercakap lagi ataupun tidak. Kalau dia masih duk bercakap lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kita terus menasihati umat tentang si fulan. Tapi jangan kita sampai berlebihan. Sebab objektif untuk menasihati dan menegur itu untuk mendidik dia dan untuk menjadikan apa? Manusia selamat daripada syubhat-syubhat dia. Tercapai matlamat tu, settle. Apa perlu kritikan lagi? Perlukah semua bersuara? Kita hari ni masalahnya populariti, duk digan populariti ni, semua nak bersuara. Nak cakap. Orang tu dah cakap dah balon cukup. Dia dah balon dah sudah. Dia dah kini dia sudah. Tak, orang tu cakap, kita pula cakap. Jadi tengok keperluan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi yang tu berkenaan dengan ni, kita ambil yang tu lah. Yang bawah-bawah ni, okey, ini penting. Muka surat 34 tu, perenggan kedua tu. Wa min syai'ah, dia di antara kesalahan yang besar dia kata. Okey. Indama yasdar rad bin alim ala mukhalif aw fatwa bitahdhir min khata' mutalabatu kathirun min at-talabah al-muntasibin lis-sunnah al-ulama wa talabatul ilm bayan mawqifhum min dhalik ar-rad aw tilka al-fatwa bal wasal al-amr ila an yutaliba min talabatil ilm as-sighar bal al-awam tahdid mawqifhum min ar-rad wal mardud alayh thumma ya'taqiduna ala dawi dhalika al-wala' wal bara' wa yatahajar an-nas بسبب ذلك حتى لربما هجر بعض الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم العقيدة الصحيحة سنين طويلة بسبب ذلك. Dia kata apa? Di antara kesalahan yang besar, apabila keluar kritikan daripada seorang alim yang besar ke atas pelaku salah ataupun fatwa yang mencegah manusia daripada kesalahan-kesalahan yang seseorang tu buat, dia kata antara kesalahan yang besar, dia kata permintaan ramai daripada kalangan penuntut ilmu yang menyandarkan diri mereka kepada sunnah, sama ada ulama ataupun penuntut ilmu, permintaan apa? Agar menjelaskan pendirian mereka ke atas fatwa tersebut. Bahkan sampai ke tahap meminta fatwa dan pendirian daripada penuntut ilmu yang masih junior. Bahkan dia kata orang awam pun diminta ditentukan pendirian mereka. Orang awam menentukan pendirian mereka ke atas orang yang mengkritik dan orang yang dikritik. Sedangkan yang tadi ni dia kritik ilmiah. Contoh sesama ulama sunnah, saya katakan tadi,
Syekh Al-Albani, Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid, dia kritik pendirian Syekh Al-Albani dalam beberapa hal, dalam keadaan dia tak merendahkan kedudukan dan keilmuan Syekh Al-Albani. Okey, Syekh Ibn Baz, ya benar, ada dia mengkritik Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, tapi dia tak menafikan keilmuan Syekh Rabi'. Tapi orang pada hari ini dia ambil kritikan Syekh Ibn Baz bertujuan untuk nak pulau Syekh Rabi'. Orang hari ini ambil pendirian Syekh Bakar Abu Zaid untuk membuat satu kesimpulan. Syekh Al-Albani contohnya tak faqih, dia tak alim. Tengok cara ulama Syekh Bakar Abu Zaid faham macam mana. Ini saya bagi contoh, tak ada kaitan dengan apa-apa pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni bahaya. Ini kerja sebahagian penuntut ilmu. Jadi kerja mereka yang junior-junior ni sebahagiannya, mereka sibukkan dengan benda ni. Buat main. Ustaz tengok ni Ustaz. Tengok ni. Ustaz baca buku Syekh Salim Hilali. Ustaz baca buku Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Tengok apa kata ulama kata mereka. Dia dah umai, jadi kerja dia nak bagi berkelahi, kerja dia nak bawa kepada pemulawan sesama ahli sunnah wal jamaah. Ini kita bukan bercakap abad ikhwan lah. Ikhwan muslimin, Muslim Brotherhood, yang tu bab lain, yang tu depa lain. Ni kita cakap dalam lingkungan ahli sunnah ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. So bagi faham, tu penuntut ilmu ni dia kena, kadang-kadang contoh bila ustaz dia bagi pendapat dan pandangan, dia ambil pendapat ustaz dan pandangan, dia bawa pi kat ustaz satu lagi pula, dia tanya pula lagi. Lepas tu dalam kuliah tu dia bagi tahu pula, ustaz tu kata macam ni, apa pandangan ustaz? Pasal saya tengok ustaz ni, dia cara cakap ustaz ni dia bagi ilmiah. Tengok ustaz macam mana pandangan ustaz. Nampak di ustaz ni dia bagilah dalil apa semua, hadis semua. Ustaz ni pandangan macam mana? Jadi minta itu. So ustaz ni pun kata dia tu bagi dua dalil, aku bagi 4. Tengok dah kasut dalil saya lagi banyak dari ustaz ni. Jadi begini, lepas tu dia bawa pergi kat ustaz lain pula. Sebut nama. Jadi akhirnya berlaku apa? Di kalangan asatidah ni pun dia muncul perasaan, dia kata yang tu lekeh, yang ni tak bagus, yang ni. Akhirnya sesama mereka sendiri bertembung kerana murid-murid yang bertanggungjawab melaga-lagakan antara satu dengan yang lain. So ni hati-hati penyakit-penyakit yang seperti ini. Wallahu a'lam. Kita ambil muka surat yang ke-36. Nabi dah. Kita berhenti sampai muka surat 40 ya. Sikit. 36 dia kata tasi'an, yang ke-9, ulama'u ahli sunnati alladhina urifu bi salamati al-i'tiqadi wal ijtihad fi nusrati sunnah yanbaghi an yahfaza maqamahum wa ya'rifu lahum qadrahum wa la yajuzu tanaqqusuhum aw tabdi'uhum aw ittihamuhum bihawa aw asabiyyah bi mujarrad qata'ihim fil ijtihad. Nombor 9 ni penting. Ulama-ulama ahli sunnah yang diketahui selamatnya akidah mereka dan kesungguhan mereka dalam mempertahankan sunnah, maka hendaklah kita mempertahankan dan menjaga kedudukan mereka dan mengiktiraf kemampuan mereka, dan tak boleh sama sekali kita merendah-rendahkan mereka, membid'ahkan mereka, membuat tomahan bahawasanya mereka ni mengikut hawa nafsu, dan juga membuat tomahan mereka ni asabiyah hanya kerana kesilapan dan kesalahan mereka dalam persoalan ijtihad. Kamu ahli sunnah, jangan. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, dia bawa sini, wala raiba anna al-khata'a fi daqiqil ilm, dan tak dinafikan dan tak syak lagi kesilapan-kesilapan dalam persoalan ataupun hal-hal ilmu yang begitu daqiq, begitu detail, maghfur lil ummah, diampuni untuk umat ini. Wa in kana dhalika fi masail al-ilmiyah, sekiranya benda ni dalam soal permasalahan ilmiah, walaula dhalika lahalaka akthar fudail ummah, kalau tak buat macam ni, kalau tak dimaafkan, akan rosak seluruh orang-orang yang mulia di kalangan umat ini. Oh, Imam Syafi'i dalam bab ni salah, sesat, bodoh, tak cerdik. Ni masalah ni. Imam Abu Hanifah takkan dalam bab ni dia tak tahu, bodoh sangat dia. Kalau buat macam ni, sikap macam ni, tuan-tuan dan puan, mereka ini ulama ahli sunnah, rosak umat.
kita akan tinggalkan ilmu, khazanah ilmu yang begitu hebat. Sebab tu ditekankan kat sini, ulama ahli sunnah, kita tahu selamatnya akidahnya, Masya Allah. Dan kita tahu kesungguhan dia nak pertahankan sunnah. Ulama pak-pak mazhab ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terkenal kesungguhan mereka nak menyeru manusia kepada mempertahankan sunnah. Tapi mereka manusia ada kesilapan, kelemahan-kelemahan yang berlaku di kalangan mereka. Tentunya kita lebih banyak kelemahan dan kesalahan. Tapi adakah bererti kita nak menghukum mereka sesuka hati kita? Tak boleh. Itu salah. Jadi dia kata, Ibn Taimiyah kata apa? Wa in kana Allah yaghfar liman jahala tahrim al-khamr likaunihi nasha'a bi ardil jahl ma'a kaunihi lam yatlub al-ilm فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذ بما أخطأ. Tu dia mantap, dia kata di sini. Dia kata, dan dia kata, kalau Allah mengampunkan orang yang jahil tentang arak haram, memang dia tak tahu betul-betulnya. Walaupun kita kata takkan tak tahu lagi, bangang sangatlah, kita punya ayat tu. Tapi kalau orang ni memang dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia main daripada bumi yang memang tak tahu kata arak tu haram. Dan pada masa yang sama dia ni bukan orang yang menuntut ilmu, yang ada ilmu. Allah ampun ke tak agak-agak? Mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Memang dia tak tahu betul-betul, memang dia tak tahu betul-betul. Bukan dia cipta tak tahu itu, dia tak tahu betul-betul. Tuan-tuan, dia kata apa? Fal fadil, maka orang yang mulia, yang mujtahid, dalam menuntut ilmu, okey, yang mana dia dapat ilmu tu sesuai dengan apa yang dia dapat di zaman dia dan tempatnya, hak tu je dia dapat. Sebab tu saya katakan semalam, saya katakan tuan-tuan Ustaz, contoh, saya memiliki ilmu lebih banyak daripada Imam Syafi'i. Oh, bahaya ayat tu Ustaz. Oh, bahaya. Saya memilikinya dalam telefon. Betul lah. Dalam internet semua ada, dalam ni semua ada. Beribu-ribu, ratus-ribu kitab. Saya memiliki ni. Bukan saya menguasai. Memiliki. Al-Imam Syafi'i tentunya menguasai ilmu yang lebih jauh tinggi daripada saya. Tapi saya bilik ada banyak. Ulama dulu sumber dia terhad. Tapi barakah ilmu dan penguasaan agama mereka menyebabkan apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyebabkan keberkatan dia kita rasai sampai ke hari ini. Kita memanfaatkan keilmuan dia sampai ke hari ini. Hebat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lagi video ni kalau orang potong kat tadi sakit saya. Abu Akif kena bersiap sedia. Tuan-tuan, itu saya nak cerita. Sebab apa? Sebab dia kata di sini, ulama ni dia dah bersungguh-sungguh. Dia ulama penuntut ilmu, dia dah buat kajian sesuai dengan semasa realiti masa zaman dia, dan juga sesuai dengan apa yang ada di zaman dia, di tempat dia. Dia nak dapat susah, nak kena keluar dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kemudian dia kata di sini, idza kana maqsuduhu mutaba'atan rasul bihasbi imkanihi. Dan sekiranya dia buat benda tu, dia kata bila dia bagi pendapat tu okey, salah, kita bila kita teliti balik, ada ulama yang kata pendapat tu salah, tuan. Benar, salah, betul benda tu salah. Tapi kita kena ingat tujuan asalnya dia ikut benda tu, dia nak apa? Dia nak ikut Nabi. Kita tahu metod dia susun atur statement dia, kenyataan dia, memang kita tahu untuk nak ikut Nabi. Tapi dalam tu natijah aja tersalah. Kita pun boleh faham dah tu kan. Pasal ada orang kita baca, dia bukan ikut Nabi pun, dia saja nak lawan dengan Syekh Albani. Nampak tulisan dia tu, nak lawan dengan Syekh Albani, saja nak berkelahi. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah,
dia menulis, dia mengkaji. Tujuan matlamat utama dia nak memastikan apa yang dia sampai menepati sunnah Nabi SAW. Tapi dia makhluk, dia manusia biasa, dia ada kesilapan. Bila dia ada kesilapan itu, mana boleh kita nak hukum dia kerana kesilapan itu? Tinggalkan Imam Syafi'i, panggil orang pi'i. Orang ajak tu, tak boleh merendahkan dia semata-mata kerana kesilapan dan kesalahan dia yang sedikit itu, dalam keadaan dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menepati sunnah Nabi SAW. Dia kata apa? Orang yang macam ni lebih utama untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan dia, mengampuni dosa-dosa dan kesilapan dia, dan memberikan pahala pada ijtihad dia walaupun salah. Sebab apa? Sebab kata Allah, dia bawa firman Allah dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu kira benda-benda yang kami lakukan secara terlupa dan tersalah. Itu dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, bismillah. Ibn Taymiyah kata lagi, ni saya baca berenggan ni, lepas tu kita masuk nombor yang ni lah ni habis ni. Yang ke-9, yang ke-10 ada satu lagi, ada 10. Okey. Dan ke-11 pun ada. Dia kata di sini, dia kata, Ibn Taymiyah kata, hadza qaulus salaf, ini adalah kata-kata ulama salaf, wa a'immatil fatwa, dan ulama-ulama yang imam-imam memberikan fatwa, ka Abi Hanifah wa Syafi'i wa Thawri, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan juga Thawri, wa Dawud ibn Ali, dan juga wa ghairihim, dan selain daripada mereka. La, kata-kata apa? La yu'thamun, tidak berdosa, mujtahidan, orang yang mujtahid, mukhtian, yang tersalah, fil masail al-usuliyah, dalam urusan-urusan usul, perkara pokok asas. Kalau dia ijtihad, okey, dia tersalah, dia pun ni tak salah. Dia bukan tak salah. Salah benda tu tapi tak sebab tu statement kita kena ingat nah. Kullu mujtahidin, kita nak kata setiap orang yang mujtahid itu musib ke? Kullu mujtahidin musib. Setiap orang yang berijtihad itu betul. Sebenarnya statement itu salah. Sebenarnya yang tepatnya adalah kullu mujtahidin ma'jur. Setiap yang berijtihad itu dia akan mendapat ganjaran pahala, dengan syarat dia melengkapi syarat-syarat ijtihad. Tujuan dia berijtihad tu, dia ada matlamat dan objektifnya, iaitu untuk menepati tuntutan syariat. Sekiranya dia tersalah dan melengkapi, dan dia telah melengkapi syarat-syarat tadi, maka dia dapat pahala walaupun dia salah. Sebab kalau ijtihad semua betul, tak ada khilaf lah. Nak khilaf apa? Semua betul. Semua betul. Dia ijtihad semua betul. Nak salah apa lagi? Nak khilaf? Tak ada khilaf. Yang berlaku khilaf ni pasal apa? Pasal ada orang ijtihad betul, ada orang ijtihad salah. Sebab tu ada perbezaan pendapat. Nampak? Tapi tak berdosa, pasal mereka telah melengkapi syarat-syarat untuk berijtihad dan menjadi mujtahid. Tuan-tuan dan puan sekalian, tu yang tu clear. Itu sebab dia kata apa? Ini merupakan, dia kata, qaulu al-ma'ruf, kata-kata yang ma'ruf daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in. Saya baca terjemahan tu dah senang. Tabi'in lahum bi ihsanin, dan moga Allah memberikan kebaikan kepada mereka, dan juga a'imatuddin, imam-imam agama. Dia kata annahum, mereka itu, la yukafirun, tak mengkafirkan, wala yufasiqun, tak memfasikkan, wala yu'athimun, dan mereka tak menghukum orang ini dosa. Siapa dia? Ahadan minal mujtahidin al-mukhtiin, tak menghukum orang ni kafir ke fasik ke dosa ke apa ke, daripada kalangan ada autoriti untuk berijtihad, al-mukhtiin, yang tersalah.
Tapi kalau orang ni, dia tak dikenali sebagai penuntut ilmu, tak dikenali sebagai ilmuwan yang hebat, tiba-tiba dia bercakap benda-benda yang merapu, lepas tu kita nak pergi duk bertahan. Contoh, saya bagi contoh. Syekh Nazim Haqqani, contoh. Kita dah pun negara Malaysia pun kita dah fatwa dia dah bercanggah pendirian dan agama dia dengan Islam dan sebagainya, dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila kita pergi kritik dia, ada orang kata, oh mana boleh, dia ni wali apa, dia ni dah wali tahap dahsyat dah apa semua sekali, mana boleh dia salah, dia ulama besar mujtahid. Mujtahid apanya? Dia tak dikenali sebagai seorang ilmuwan yang menguasai ilmu syar'i, tak. Dia dikenali sebagai tokoh sufi ya. Tokoh sufi. Boleh zikir, nari sikit. So itu dia boleh. Yang lain wallahu a'lam. Dia tak dikenali dengan hal tersebut. Satu hadis untuk membuktikan orang yang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang abid. Sebab mereka bagi-bagi mereka zikir-zikir ni adalah ibadat mereka. Memang zikir adalah ibadat. Tak apa. Apa kata Nabi dalam hadis? Fadlul alim ala al-abid ka fadli al-qamar ala sa'iril kawakib. Hadis Abu Daud. Kelebihan orang yang ada ilmu itu daripada orang yang buat ibadat, seperti mana kelebihan bulan daripada segenap bintang-bintang yang lain. Tu pun ibadat yang dia buat tu, dalam hadis tu pun dia merujuk pada ibadat yang mendapati sunnah. Bukan tarian, bukan joget pun. So hanya kerana dia pakai serba besar, Allah 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 Allahu 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 semua. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dia nak ulama besar, kibar dan sebagainya. Yang ni mentaliti yang perlu kita luruskan dan perbetulkan. Dia pun ni tak masuk di kalangan mujtahid. Tak ada mana-mana ulama hari ini mengiktiraf mereka-mereka ini mujtahid mutlak. Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan. So, tapi ialah ada orang kata ilmu mereka ni lain. Ilmu mereka adalah ilmu isi, ilmu kulit. Ni tak ada ni lah. Ilmu isi, ilmu kulit, ilmu kulit. Apa dia? Apa dia ilmu isi yang? Tak ada apa pun. Ilmu di dalamnya ada khazanah, di dalamnya ada di dalam. Aku penin. Kita mengaji nak faham ramai dengan agama. Bukan mengaji bagi tak faham. Jadi dia kata itulah hang tak sampai lagi tahap sebab hang tak sampai maqam lagi. Ini yang paling pelik kali tu. Yang kita kritik tu, macam mana zaman sahabat Nabi, orang mai jumpa Nabi 3 hari balik peluk Islamkan satu kampung. Hang mengajak apa kat orang ni, dia tak faham apa ni. Hang nak cerita kat orang pun tak boleh. Ilmu apa ni? Tuan-tuan, ini semua cerita-cerita kartun yang saya rasa kita boleh buat koleksi cerita-cerita kartun. Cerita kartun agama. Kartun agama dia buat ni cerita-cerita pelik-pelik dalam agama, benda-benda yang tak masuk dan tak logik langsung. Dan kemudian dia berhujah, ini ilmu, ini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu yang Allah bagi secara laduni yang tak dapat oleh orang-orang fiqh ni. Ulama-ulama syariat dia bagi. Dia ulama syariat, satu lagi hakikat. Kami ini ulama hakikat. Memang hakikat kesesatan. Hakikat apa? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tapi depa ni kalau bercakap dengan depa pakai tak ada, memang dalil memang tak ada lah. Yang bercakap dia duduk ulas benda tu ada tak tahulah. Jadi saya bercakap soal hakikat kesesatan golongan-golongan seperti pembawa tarikat apa dia tadi, Nazim Haqqani yang telah difatwa dan diwartakan sesat oleh Jakim. Yang lain-lain tu topik lain. Okey, kemudian kita ambil muka surat yang 38. Okey. Dia bagi di sini 38 ni ada poin dia tulis tu. Yang dia hitamkan perenggan kedua tu.
Okey. Wa yanbaghi tanabbuh huna li hifdhi aslain al-'azimain. Kita kena ingat bila kita nak tegur ni ulama-ulama ni, ahli sunnah ni, dia ada menjaga dua usul yang utama. Satu, at-tajarrud bil haqq. Ni wajib memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada batang tubuh. Bukan kerana Ibn Baz, bukan kerana Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan kerana Ibnu Taimiyah, bukan kerana Al-Albani, tetapi kerana at-tajarrud bil haqq, memihak kepada kebenaran. Itu satu. Dan yang kedua, hifdhu maqamil ulama. Jaga kedudukan dia. Kedudukan dia kita kena hormat dia lah. Syekh Albani kita tegur, kita tak setuju dengan pandangan-pandangan dia. Kita jawab dari sudut ni, hasil kajian dan penganalisaan saya, perbandingan dengan kalam-kalam ulama-ulama yang lain, saya mendapati Syekh Albani dalam soal ini ada kesilapan dia. Pak bagi tu. Boleh? Jangan pula Albani dalam bab ni dia lekeh sangat, dia hanya rujuk satu kitab ya. Ambon. Hang. Dia padahal dia tu dia pun bukan mampu untuk melakukan ijtihad pun duk nukil kitab ni, baca hak ulama ni kata, baca hak ulama ni kata. Kita zaman sekarang ni sebenarnya nukilism. Nukil ya. Nukilism, nukil. Ambil. Lepas tu buat rumusan kita. Tu ya. Bayangkan ulama dulu, Imam Syafi'i dia nukil kata-kata siapa? Ada? Yalah dia ada lah. Tapi dia taklah sampai nukil macam kita. Dia membuat satu guideline, peraturan untuk memahami nas, yang mana tak ada pun benda ni dibincang secara tersusun oleh Nabi dan para sahabat. Maknanya betapa dia mendalami apa yang disampaikan oleh Nabi, oleh para sahabat, sehingga dia mampu menyusun kaedah-kaedah dan disiplin untuk memahami teks-teks ucapan dan kenyataan mereka. Dia istiqra'. Nak buat keluar kaedah, tuan-tuan, kita kalau nak buat keluar kaedah, kita kena study secara menyeluruh. Imam Syafi'i buat. Dia tak ada rujuk. Kalau kita tengok kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, dia ada nota kaki, dia rujuk mana? Hadis memanglah kena rujuk Nabi SAW, asar sahabat Nabi. Yang lain rujuk mana? Kata ulama ni, kata ulama nukilan. Tak. Dia hasil keilmuan dia, kefahaman dia. Kita ni nukil. Ibn Qayyim kata, Ibn Taimiyah kata, ulama ni kata, Bin Baz kata, Albani kata, ni kata. Lepas tu saya berpendapat, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tepat. Lepas tu berasa nak ulama kita. Ini masalah dia. Hang ni nukil je. Hang buat kesimpulan berdasarkan nukilan hang saja. Lepas tu kita jangan berasa ni. Lepas tu bila kita nak kritik ulama-ulama yang kita nukilkan pendapat-pendapat dan pandangan mereka, jaga disiplin bahasa dan adab kita dalam mengkritik. Kita nak kebenaran, betul? Kita bukan pasal Albani kita pilih pendapat, tak. Siapa kata? Kita nak kebenaran. Tapi pada masa yang sama jaga kedudukan dan maqam kedudukan ulama itu sendiri. Dia kata wa hadanil aslan ghairu muta'aridain 'inda ahli sunnah, dan kedua-dua perkara as-usul ini dia tidak akan bercanggah di kalangan ahli sunnah. Dia mesti bersekali. Dia tak boleh bertembung. Dia tak boleh dalam keadaan kita nak kebenaran kita hina ulama, atau kita dalam keadaan kita nak kebenaran, tuan-tuan, kita hina ulama, ataupun semata-mata kita nak jaga kedudukan ulama kita tolak kebenaran. Tak boleh. Kedua-duanya mesti bersekali. Okay, dia kata fahubbul ulama, kecintaan kepada ulama, wa ma'rifatu qadrihim, dan mengetahui tentang kedudukan mereka, la ya'ni as-sukut an akhta'ihim, ia tak bermaksud kita diamkan diri kita daripada kesilapan-kesilapan mereka. Sayang pada ulama ni bukan bererti tak dia betul semua, tak. Dan sayang pada ulama bukan bererti nak cari dia salah ya. Tak juga. Okey, wa adamu tanbih alaihim wa tajarrud lil haqq wa tanbih ala khata'il alim la ya'ni at-tanaqqusuhu wal waqi'atu fi. Dan demikian juga kita nak memihak kepada kebenaran dan nak
mengingatkan orang tentang kesalahan ulama. Dia kata kesalahan ulama ni, ia tak bermaksud kita merendahkan dia dan kita menghina dia. Yang ni kita kena faham kedua benda ni. Wallahu a'lam. So yang ke-10, sikit-sikit ni, sikit-sikit. Dah habis dah kalau tu. Yang ke-10, ahlul bid'ah alladhina khalafu aqidata ahli sunnah wa manhajahum fi istidlal wa ta'lim wa tadris wa da'watu ila Allah wa tabi'ul ahwa wa lam yata'assu bi ulama ahli sunnah bal yatanaqqasunahum wa yaghmizunahum wa yatafaddaluna alaihim haula mubtadi'ah dhullal yanbaghi mujahadatuhum bitanbihin nas ala su'i tariqati munhirafihim 'anis sunnah. Kata apa? Ahli bid'ah yang mana mereka menyelisihi akidah ahli sunnah dan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam berhujah dan mengajar, ta'lim, mengajar dan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikut hawa nafsu, dan mereka tidak mencontohi ulama-ulama ahli sunnah, bahkan mereka merendah-rendahkannya, mereka menghinanya, mereka kutuk dan mencercanya. Mereka itu adalah golongan mubtadi'ah, pelaku bid'ah yang sesat, yang wajib kita berhadapan dengan mereka, menjelaskan kepada mengingatkan manusia tentang bahayanya mereka dan kesesatan mereka daripada jalan sunnah. Tersesat mereka daripada sunnah. Dan rad ala syubhatihim, kritik kesilapan-kesilapan syubhat-syubhat mereka, wa yu'amaluna mu'amalat ahli bid'ah fi sa'il ahwal, dan bermuamalah dengan mereka seperti mana kita bermuamalah dengan ahli bid'ah. Depa ni kira ahli bid'ah lah dalam semua hal. Pada masa yang sama dia kata wa hadha la yamna' min da'watihim lil haqq, dan hal ini tak semestinya menjadikan kita tak menyeru mereka kepada kebenaran. Depa ni mentang-mentang depa ni macam ni, kita abaikan mereka, tak. Kita tetap kena menyeru mereka kepada kebenaran. Di samping kita mengingatkan manusia tentang bahaya cara mereka berfikir, bahaya cara mereka menyampaikan sesuatu. Seperti mana yang kita tegur beberapa orang tokoh ilmuwan yang duk menyesatkan manusia, mengkafirkan manusia, kita tegur dan perbetulkan mereka. Dan kita tegur, mudah-mudahan dia mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11. Ini Syekh Ibrahim dia kata kat sini. Ibrahim Ar-Ruhaili dia kata. Ini saya baca dengan ringkas. Akhtimu hadhihi an-nasihah bi tawjihat latifah wa fawaid azizah. Aku nak tutup, dia kata, dengan tulisanku ini yang berkaitan dengan nasihat ni, dia kata, dengan nasihat-nasihat dan sedikit petunjuk, dia kata, dan juga faedah-faedah yang mana aku melihat bahawasanya beramal dengannya, anna fil amal biha, aku mengharapkan kalau kita beramal dengannya, kita mendapat ganjaran yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berdoa, wa ad'u ikhwanana, aku berdoa supaya saudara-saudara kita lil amali biha, beramal dengannya, wa mura'atiha, dan meraihkannya, khususan fi hadhihi al-azman, khususnya pada zaman ini, yang mana zaman dia kata ammat fihal fitan, banyak fitnah-fitnah, wasadal hawa, dan hawa nafsu ni menjadi kepala dan pemandu bagi manusia, wa fashal jahal, dan kejahilan itu tersebar finnas pada manusia, illa man rahimallah wa hadah, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmatinya dan beri petunjuk kepadanya. Kemudian dia kata ni, nombor 1 dia kata nasihat, dia kata, i'lam akhas sunnah annaka in kunta sahiba sunnati bihaqqin falan yadurruka kaida ahli al-ard lak. Itu dia. Walan yukhrijaka min as-sunnah ramyuhum laka bil bid'ah. Wa in kunta ala zayghin wa dalal wa u'idzuka billah an takuna kadhalik falan yanfa'uka 'inda Allah thana' an-nas 'alaik wa nisbatuhum iyyaka li sunnah wa tamjiduhum laka bil alqab zaifah wa qad 'alima Allah min halik ma ta'rifu 'an nafsik fa iyyaka min mukhada'ati النفس وبحسبك موعظة في هذا المقام وصية النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, wahai saudaraku, ketahuilah, wahai saudara yang sunnah, dia kata, engkau, sekiranya engkau merupakan pengikut sunnah yang benar, dia kata,
maka takkan sama sekali boleh mendatangkan mudarat ke atasmu dunia ini. Bumi ini yang ada di bumi, di alam ni, takkan sesiapa pun mampu mendatangkan mudarat kepadamu sekiranya kamu benar-benar mengikut sunnah atas kebenaran. Dan tidak akan siapa pun mampu untuk mengeluarkan sunnah daripadamu dengan menggunakan panahan bid'ah. Orang tuduh kita ni orang pakai dah Wahabi lah, Wahabi ni sesat lah, Wahabi apa? Orang tak mampu pun. Takat Wahabi tak bagi perempuan bawa kereta lah. Takkanlah mentaliti ke tahap tu punya mentaliti. Tu budaya dan peraturan di Saudi. La ilaha illallah. Apa masalah? Nak kata undang-undang Saudi ni ala tak cerdik lah, itu budaya dia. Mereka nak ubah berdasarkan ni, terpulang dekat mereka. Mereka berpendapat tak sesuai perempuan bawa kereta. Kerana bagi mereka ada perempuan kena jaga, perempuan kena bagi keutamaan. Sebab tu pergi bank ke, dia ada laluan khas untuk perempuan. Kita ada. Perempuan potong kita kaki-kaki tu. Rabah kau tu tak sama. Dalam pakai kasut tinggi. Rabah kaki-kaki pasal potong. Tak boleh pergi potong. Cokah ni bank tu. Siapa mai awal lah. Itu kita. Tuan-tuan di Saudi tak. Aib. Sebab tu perempuan Saudi ni kemalangan melanggar wanita tinggi, tahu siapa? Tuan-tuan, depa lintas jalan tak tengok kita. Perempuan Arab ni. Kita kena break. Saya pernah masa buat motor skuter dekat Madinah. Kita break tertunging. Nak elok dia lintas. Lintas tak tengok jalan, tak tengok siapa, lintas je. Kereta lain break menyakap. Relax. Dan orang tak marah tu, tak marah. Tapi itu bukan budaya kita di sini. Kita habis dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, keluar terkah tampak boleh. Jadi tu dia lain, budaya dia lain. Dia takkanlah kerana pasal dia tak bagi perempuan buat kereta tu kita nak hukum Wahabi lah. Bagi saya ni, tuduhan-tuduhan panahan bid'ah ni, orang tuduh-tuduh fitnah ni, dia takkan mampu menggugatkan apa-apa pun. Akan tetapi kata Syekh Ibrahim, dengar ni lah, Ar-Ruhaili kata, akan tetapi sekiranya kamu berada atas kesesatan, a'udzubillah, aku minta jauh perlindungan kepada Allah daripada perkara yang berlaku ke atasmu. Sekiranya kamu ada atas kesesatan, dia kata, takkan mendatangkan apa-apa pun manfaat di sisi Allah atas segala pujian manusia ke atasmu. Kita rasa ahli bid'ah ni, orang duk puji dia hebat, dia menjadi rujukan. Orang tanya kat dia pasal agama, tengok dia bercakap kat TV. Seluruh bumi memujinya, tidak akan ada apa-apa manfaat pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manfaat. Biar dunia puji dia, biar dunia angkat dia, biar dunia sembah dia, tentu ada manfaat lah. Tak ada manfaat. Dan memuliakan dia, memuliakan kamu dengan puji-pujian yang cukup hebat, gelaran-gelaran yang cukup hebat. Wali kutub. Wali apa lagi? Bubuhlah. Wali kutub, wali utara, wali selatan. Bubuhlah apa jenis pun. Wa qad alimallahu min halika ma ta'rifu an nafsik. Allah lebih tahu tentang diri kamu. Fa iyyaka min mukhada'atin nafs. Hendaklah kamu berhati-hati dalam menipu manusia. Dan kita memadai dengan dia bagi wasiat Nabi SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang apa? Tentang hadis tu. Tentang hadis law ijtama'atil ummah ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ma yadurru illa qad katabahu Allahu lak. Kalau manusia berhimpun untuk mendatangkan mudarat ke atas kamu, seluruh dunia ini berhimpun, mereka takkan mampu untuk mendatangkan mudarat kepada kamu melainkan apa yang telah Allah tetapkan ke atas kamu. Demikian juga dalam soal manfaat kebaikan. Tak mampu, tak ada siapa pun mampu. Kemudian itu yang pertama tadi. Jadi kalau kamu sunnah, kamu jangan bimbang, kamu jangan takut. Biar manusia mencercamu, biar manusia panah dan buat fitnah dan tuduhan ke atasmu. Sekiranya kamu benar di atas sunnah, Allah mengetahui keadaan kamu.
Itu kita jangan ni, habis dah orang kata kat aku ni. Tak payah terjebak. Tak payah. Dan itu satu hal yang biasa dalam dakwah. Kedua dia kata, "Ya'lam anna ulama as-sunnah ar-rasikhin innama balaghu ma balaghu min raf'ati fi ad-din wal imamah fihi ma'a tawfiqi min Allah bis sabr wal yaqin." Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketahuilah sesungguhnya ulama-ulama sunnah yang rasikhin, yang dalam ilmu mereka, sesungguhnya mereka telah menyampaikan apa yang telah disampaikan untuk mengangkat kedudukan agama, dan mereka merupakan imam dan rujukan manusia pada masa yang sama, bersama-sama dengan mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan keyakinan. Nampak di sini dia nak beritahu tentang ulama. Bila sebut kata ulama, imam-imam, petunjuk ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia mesti ada keyakinan, dia mesti ada kesabaran. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi mereka itu a'immah, imam, yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mereka ini mendapat petunjuk dengan urusan kami atas apa yang mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini dengan ayat-ayat kami mereka yakin penuh dengannya. Allah bagi kepada manusia imam. Allah bagi kepada orang sunnah ni imam. Yang mana kerja mereka sampaikan. Mereka sampaikan dengan apa? Hasil daripada kesabaran dan hasil daripada keyakinan mereka. Sebab apa? Untuk mencapai al-imamah fid din. Imamah fid din ni, tuan-tuan dan puan sekalian, imamah ni, bila cakap soal imamah ni, soal kuasa, soal kuasa, kedudukan dalam agama. Kata Ibnu Taimiyah daripada ayat ini, bisabri wal yaqin tunalul imamah fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan kamu akan mendapat kuasa dalam urusan agama. Sabar. Sebab kata Allah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan daripada kalangan mereka itu imam-imam. Yahduna bi amrina lamma sabar. Yang imam ini memberikan petunjuk dalam urusan agama dia. Lamma sabaru, atas kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yaqinun, dan mereka dengan ayat kami ini mereka yakin penuh dengannya. So maknanya tekanan-tekanan yang kita hadapi ni, kita kena sabar, kita kena yakin. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuasaan, Allah akan berikan kedudukan kepada kita. Sekiranya kita membawa agama dengan agama yang benar, kita membawa sunnah, kita membawa Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ketiga bawah sekali tu, i'lam anna takfir wa tabdi' wa tafsiq haqqullah. Ketahuilah, pengkafiran, pembid'ahan, pentafsikan, tafsirkan orang adalah milik Allah. Macam mana Ustaz ni? Tadi kita bercakap bab bid'ah-bid'ah ni. Tuan-tuan, kita bercakap berkenaan dengan menghukum amalan bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Kita bercakap tentang menghukum amalan fasik, bukan pelaku perkara-perkara fasik. Kita bercakap tentang amalan yang kufur, bukan pelaku-pelakunya. Sebab apa? Sebab dia kata, fahdar. Kamu kena ingat ni, berhati-hati kamu. Min an tukaffir au tubadi' au tufassiq man la yastahiqu dhalik. Kamu kena hati-hati, kamu mengkafirkan, kamu membid'ahkan, kamu memfasikkan orang yang tak berhak untuk itu. Wa in kafarta au badda'ta au fassaqta fa inna ahla sunnah la yuqabiluna zulmal mukhalif lahum bi zulm wa innama hadha min sima ahli bid'ah. Sekiranya kamu lakukan juga, kamu kafirkan, kamu bid'ah, kamu fasikkan, sesungguhnya ahli sunnah tidaklah mendepani kezaliman orang-orang yang buat salah tu dengan kezaliman juga. Sesungguhnya ini merupakan sikap dan ciri-ciri ahli bid'ah. Dia buat salah, hukum kesalahan itu, pelakunya tu bab kedua, Allah saja yang memiliki ilmu penuh, tahu tentang kenapa dan mengapa dia lakukan hal tersebut. Berhak atau tidak dia mendapat gelaran bid'ah, ahli bid'ah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bid'ahkan amalan dia dan statement-statement dan kenyataan elok, melainkan orang yang diberikan ilmu, ulama ar-rasikhin, ulama yang besar, yang mana dia mentahzirkan manusia ada kepentingan perkara tersebut untuk kebaikan manusia. Contoh dia kata, seperti mana Ibn Taimiyah rahimahullah kata, dia kata, wal khawarij, golongan khawarij
tukaffiru ahlal jamaah, mengkafirkan ahli jamaah. Wa kadzalika al-mu'tazilah yukaffiruna man khalafahum, Mu'tazilah mengkafirkan golongan yang menyelisihi mereka. Wa kadzalika ar-rafidah, demikian juga Syiah Rafidah. Wa man lam yukaffir fassaq, wa ahli sunnah yattabi'una al-haq. Syiah Rafidah dia berkata, barang sesiapa yang dia tak mengkafirkan, maka dia boleh jadi kategori fasik. Adapun ahli sunnah ini mengikut kebenaran daripada Tuhannya yang mendatangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Bahkan mereka lebih mengetahui tentang kebenaran dan mereka lebih bersikap kasih kepada makhluk. Ini sikap ahli sunnah. Elakkan daripada cepat menghukum individu. Hukum individu ni biar pi mahkamah hakim yang tentukan, ataupun ulama besar yang tentukan. Yang keempat, la tahjur man hajaraka min ikhwanika illam yakun hajruhu masyru'an. Jangan kamu sekali kamu memulau saudara kamu, meninggalkan dia sekiranya pemulauan itu tidak disyariatkan, maknanya tak diperlukan. Bal badarahu bisalam, bahkan sebaliknya kamu mulakan bagi salam kepada dia. Wa ta'allufu, dan berlembut dengan dia. Wa azil anhu syubhah, dan buang daripada dia syubhat. Allati hajaraka min ajliha, yang mana dia memulau kamu kerananya. Dia pulau kita, kita pun balas dengan pulau dia. Tuan-tuan dan puan-puan, elakkan, melainkan ia diperlukan. Seperti mana yang kita telah ulaskan tadi. Yang kelima, perenggan last tu. Perenggan kelima. Okey, dia kata zammun nas laka imma bitanaqusika fi nafsika wa imma binisbatil batil laka biqawli yukhalifu qawl ahli sunnah. Fama tunqis bihi fi nafsika ka qawlil mukhalif dal jahil la yafqah fala tantasiru li nafsika wa illa waqa'ta fi tazkiyati nafsika wa fi dhalika al-halak bayyin. Wa qad dhamma rajulu ahad ahimmati salaf bi kalimatin faqalahu ma ab'adta. Dia kata okey, dia kata di sini, penghinaan, cercaan manusia ke atas kamu, sama ada dia mengurangkan, merendah-rendahkan kamu pada diri kamu, ataupun dia menisbahkan kebatilan kepada kamu dengan kata-kata yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya hal itu tak menjadikan diri kamu lekeh. Seperti mana golongan yang menyelisih kamu, menisbahkan kamu sesat, jahil, tak faqih. Adakah benda itu memberi kesan kepada kita? Ya, di urusan, dalam urusan dunia mungkin kita terasa kecil hati, orang pandang remeh kepada kita. Tapi Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili memberikan nasihat ini supaya kita kena tahu bahawasanya biar pi depa nak kata apa kat kita. Jangan mudah terkesan dan kemudian kita nak balas balik. Tak, jangan. Tak perlu. Tak perlu. Jadi dia kata, sebab apa? Sebab hal tersebut tak membawa kepada kebaikan. Sebaliknya dia akan bawa kepada apa? Pergaduhan dan pelabelan yang tak kunjung sudah. Semua akan sibuk melabelkan antara satu dengan yang lain. Depa label kita sesat, kita label depa balik sesat. Depa label kita jahil, sepatutnya depa label kita sesat, kita buktikan kita tak sesat. Depa label kita jahil, kita buktikan kita berilmu. Depa label kita tak faqih, kita buktikan kita boleh mengulas isu-isu fiqh. Itu sepatutnya kita kena buat. Dan yang terakhir, yang nombor 6, dia kata ya'lam anna an-nas yu'azzimuna fima hum fihi min amal fa in kunta 'ala sunnah fa anta fi kulli yawm tu'azzim fiha wa lan tamurru al-ayyam hatta takuna imaman fiha. Dia kata ketahuilah, manusia ni dia kadang-kadang sifat manusia ni dia suka mengagung-agungkan dan membesar-besarkan apa yang dia buat daripada amalan dia. Sebaliknya jika engkau berada di atas sunnah, maka sebenarnya engkau setiap hari kamu sebenarnya membesarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ke atasmu. Dan tidaklah kamu berlalu hari-hari kamu itu melainkan kamu menjadi imam padanya. Maksudnya apa? Kita tengok orang lain
Contoh lah kita bagi. Ada orang buat joget, zikir joget. Oh, ramainya orang pi apa semua. Kita buat majlis ilmu, kerusi pun kosong. Jadi kita duk berasa macam Allah jauhnya kita dengan depa dah berjaya, kita dah ni. Kata Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, jangan kamu hirau dan gusar hal tersebut. Mereka membesar-besarkan amalan mereka, tapi kamu membesar-besarkan sunnah. Bila kita besarkan sunnah, walaupun orang kurang dan sebagainya, tapi kita sedang memuliakan dan mengangkat kedudukan agama kita. Jadi yang ni yang paling penting. Sebab tu tuan-tuan, wa in kunta 'alal bid'ah, sedangkan kalau kamu berada di atas bid'ah, fa anta kulla yawmin tu'azzimu fiha wa lan tamurul ayyam hatta takun imaman fi. Kalau kamu ada atas bid'ah, setiap hari kamu duk besarkan bid'ah. Itu kerja kamu. Kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Sehingga kamu sampai satu hari nanti kamu akan jadi imam dalam bid'ah. Sibuk dengan bid'ah, akhirnya kamu jadi imam dalam bid'ah. Seperti mana kata Allah dalam Al-Quran, katakanlah barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, Allah lanjutkan baginya ke satu tempoh yang tertentu. Fir'aun dan kaum dia, Allah sifatkan dengan sifat istikbar, kesombongan. Waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar, surah Qasas. Allah jadikan bagi mereka imam-imam pemerintah mereka yang menyeru mereka kepada neraka. Jadi kalau kita berada atas sunnah, percayalah, kita sabar atas jalan ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan lahir pemimpin yang faham sunnah, yang mengajar akan manusia tentang sunnah, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi dekat itulah kita punya kajian kita daripada tulisan Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili, An-Nasihah. Clear lah? So lepas ni nak nasihat orang tu kena ikutlah, dah mengaji dah ni. Nasihat orang ni kena ikut, kena patuh. Bismillah. Nak pulau orang pun kena tengok. Bukan kita ajak sopi pulau orang. Jika perlu. Senario berlaku di kalangan ahli sunnah yang angkuh apabila berdamping dengan asatidah hingga memecah belahkan hubungan silaturahim. Apa pandangan Ustaz? Berikan nasihat yang baik. Sebab dua kegagalan akhlak di kalangan kita, gagal menjaga lisan dan hubungan silaturahim antara saudara semuslim. Ni very clear, tuan-tuan dan puan sekalian. Sesama ahli sunnah ni, dia bila berdamping dengan asatidah, ada orang ni dia dekat dengan ustaz ni, dia ada sombong sikit. Ada orang ni dia manusia ni, dia pelbagai-bagai. Kita tak boleh nak judge, nak buat judgement dan nak hukum semua, tuan-tuan. Saya tak bermaksud nak hukum semua. Tapi apa yang saya nak kata sini, ada orang dia jenis suka bawa ustaz ya, mengaji tak pun. Ustaz bawa ustaz. Aku bawa ustaz lah. Aku yang susun kelas apa semua kali. Dia mengaji tak pun. Tapi dia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan dia kot situ. Itu kelebihan dia. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bawa ustaz, dia rasa syok terlebih. Jadi dia main penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Kawal ustaz, kontrol ustaz, dan bersifat-sifat dengan sifat yang tak sesuai untuk sebagai duat ataupun da'i ahli sunnah. Anda nak nasihatkan isu-isu yang seperti ini, sama ada geng yang rapat dengan ustaz ke, tak rapat dengan ustaz ke, ataupun secara umumnya perselisihan di kalangan ahli sunnah ni, selesaikan. Di kalangan ahli sunnah, selesaikan. Sekiranya ada perbezaan pendapat dan pandangan, kita ambil prinsip tadi ni. Kita kena memihak kepada kebenaran. Tapi kalau tadi Syekh Ibrahim kata, dengan ulama kita kena muliakan dia. Demikian juga kawan-kawan kita.
kita memihak pada kebenaran dalam keadaan kita menjaga hak teman-teman dan sahabat kita yang juga merupakan ahli sunnah seperti kita, mungkin berbeza pendapat dengan kita dalam beberapa hal dan urusan. Apatah lagi kalau dengan ustaz-ustaz kita beza pendapat dengan ustaz-ustaz kita. Oh, yang ni kita kena uruskan dengan baik. Kita tak setuju kat ustaz kita, mungkin pandangan ustaz kita dalam beberapa hal, urusan agama ke urusan dunia agak berbeza dengan kita dalam beberapa hal. Kita membuat judgement dan hukuman yang tidak adil ke atas dia. Tak boleh. Kita memihak pada kebenaran, tapi pada masa yang sama jangan rendahkan dan kurangkan dia daripada kedudukan dia. Letak dia pada tempat dia. So akan berlaku tak pergaduhan? Takkan berlaku pergaduhan. Tapi kalau kita nak memihak kepada kebenaran, tak apalah kita kata kita benar ni, memihak pada kebenaran, kita merendahkan kawan kita, kita merendahkan ustaz kita. Tuan-tuan, kita kena ingat bahawasanya kebenaran itu bukan diwakili oleh kita. Kebenaran itu ada pada mana-mana, pada sesiapa sahaja. Bahkan pada syaitan pun ada kebenaran. Cuma kita tak dituntut dan dilarang mengambil ilmu daripada syaitan. Tapi daripada kalangan ustaz kita, kita nak ambil ilmu daripada dia. Hadis-hadis kita nak mengaji tentang silaturahim. La yadkhulu jannata qati', takkan masuk syurga pemutus silaturahim. Tentang soal akhlak ni, tentang soal namimah, mengadu domba, soal aibkan, soal mengumpat, soal memfitnah, soal, tuan-tuan, Abdullah ibnu Mubarak, orang tanya dia. Orang tanya dia tentang khuluqin hasan, akhlak yang baik tu. Apa dia kata? Antara yang dia kata apa? Bastul wajhi wa kafful adha. Husnul khuluq ni, akhlak yang baik ni, kata antaranya adalah bastul wajh. Muka dia kena kata ulama kata senyum, kena orang tengok tu seronok nak tengok. Tu muka dia kita nak kena tunjuk. Dan juga kaful adha, kena halang diri kita daripada menyakiti saudara kita yang lain. Itu akhlak yang baik. Ini kita kena buat, tuan-tuan. Kita bimbang di kalangan ahli sunnah ni, kita berkeras dengan kawan-kawan kita yang berbeza pendapat dalam beberapa isu lah. Satu dua isu, selesaikan. Jangan tangguh-tangguhkan. Kita nak bergerak, nak move forward, banyak benda lagi kita nak ajak orang. Kalau nak ajak orang, kita bukan lagi tak habis lagi nak ajak orang, macam mana? Selesaikan. Kemudian di sini, itu pandangan saya lah. Benda ni saya rasa benda yang semua sepatutnya perlu tahu. Maklum bidarurah. Bab silaturahim ni ahli sunnah sangat menitik beratkan soal silaturahim. Dakwah Nabi, dakwah perpaduan. Dakwah Nabi, dakwah persaudaraan. Dakwah Nabi, dakwah kasih sayang. So kalau tak dipenuhi dalam gerakan dakwah hal-hal yang disebutkan tadi, maka tuan-tuan, impak dan kesan dakwah tak ada. Tak ada kasih sayang, tak ada persaudaraan, tak ada silaturahim. Kita mengaji, kita begitu rigid mengajar kita, maknanya kita tak ada hubungan apa, tak ada. Tak boleh. Itu salah. Orang yang macam ni tak boleh bercakap pasal dakwah, sebab dia gagal. Dia tak ada instrumen dakwah pada dia. Sebab tu Nabi SAW, okey, fine, Nabi dakwah tauhid. Itu isi kandungan yang Nabi sampaikan. Pertama Nabi sampaikan apa? Tentang tauhid akidah. Tapi Nabi buat packaging. Packaging dia apa? Okey, tuan-tuan dan sekalian, katakanlah ni, sekiranya ni coklat ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak buat macam mana? Satu, kita nak buat bentuk coklat ni, nak buat bentuk dia macam mana supaya orang senang kepak. So kita buat dia macam, dia jadi macam apa bagi? Bar. Nak kepak mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia punya ni, dia punya, bukan packaging luaran ni, dalam pun orang tengok, senang nak makan coklat tu. Lepas tu kita nak tengok balutan luar pula. Yang kita nak sampaikan sebenarnya bukan bar tu, bukan cara kepak tu, tak. Yang kita nak sampaikan bukan pasal balutan luar tu. Yang kita nak sampaikan rasa coklat tu, betul tak? Itu yang kita nak beritahu orang, coklat aku sedap. Tapi untuk membuat tarikan untuk orang beli,
Tuan-tuan, orang jilat bungkus tu ke? Oh, sedap coklat ni. Tak. Jilat. Dia punya bungkusan dia, betul tak? Packaging lah. Jadi bila orang beli, baru orang rasa. Beli kerana tertarik dengan dia punya bungkusan dia. Macam tu juga dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi, isi intipati dakwah Nabi macam coklat tadi ni. Nah, lagi kata sama macam coklat pula. Saya bagi permisalan, Nabi kita fikir. Iaitu isi dia tu akidah tauhid. Tapi packaging Nabi apa? Akhlak. Packaging Nabi akhlak. Membuatkan orang tertarik nak beli produk Nabi tu. Orang tengok daripada jauh. Orang mau nak main dengar, orang mau nak bercakap, orang mau nak tegur, orang mau bagi tumpuan. Packaging dia. Sebab tu dalam Quran dia kata apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Wahai orang yang sedang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan. Maknanya tu peranan engkau wahai Muhammad. Kemudian warabbaka fakabir, intipati isi kandungan peringatan yang engkau berikan itu naklah apa? Tuhan, tentang ketuhanan. Warabbaka fakabir, muliakan Tuhan. Wasiyabaka fatahir, penampilan kamu kena kemaskinikan, sucikan ia. Lepas tu baru dia pergi kepada tindakan warrujza fahjur, berhala-berhala itu jauhkanlah dirimu daripadanya. Tengok betul kan? So dia packaging. Tu sebab tu kadang-kadang kita di sunnah, kita nak pergi tegur orang, packaging kita tak bagus. Tuan-tuan, macam mana orang nak tertarik? Kita nak jual coklat, tuan-tuan, kita bungkus buah kertas ni. Pusat taklim. Bungkus buah kertas. Coklat kita tersedap di Asia. Kita pergi letak kat kedai tu, bungkus macam ni. Siapa nak beli? Muka kosong macam ni, tulis coklat tersedap. Orang fikir coklat ni nak buat bentuk dia, bentuk jadi 3 segi ke. Bukan saja bentuk dia, tengok bar dia macam mana. Lepas tu orang nak tengok dia punya design dia, warna dia, tarikan. Bila orang tengok, mata tu dia menarik perhatian disebabkan warnanya yang berbeza. Biasanya makanan ni orang buat warna yang bersifat terang. McDonald merah kuning, KFC merah putih, kedai mamak kuning hijau. Tuan-tuan, maksud dia buat macam ni. Dia sebab apa? Sebab warna-warna ni dia memainkan peranan. Dia punya packaging dah. So kita pun nak dakwah di sunnah salaf ni, tuan-tuan. Kalau kita ni mengkelai ni, macam mana packaging kita tak bagus? Bila tak bagus, orang bercakap hampa pun mengkelai tak hampa, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni mengaut tinggal. So ini tak bagus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Yang kedua, bagaimana nak mulakan dakwah sunnah kepada rakan-rakan muslim dan non-muslim? Tuan-tuan, nak mulakan dakwah sunnah ni, dia tengok kesesuaian dia. Tengok kesesuaian dia. Orang ni dia nak mula dengan apa? Sebab tu nasihat tadi ni dia meraihkan banyak perkara tadi. Soal kedudukan dia, status dia pemimpin, tengok tahap kefahaman dia, lepas tu tahap dia punya apa dia? Kecenderungan dia. Kita boleh guna melalui pelbagai cara untuk mendekatkan manusia dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh guna kitab sifat salat Nabi untuk dekatkan orang dengan sunnah. Boleh guna macam-macam. Boleh guna sukan contohnya untuk mendekatkan orang dengan sunnah Nabi. Boleh menggunakan pertubuhan-pertubuhan kebajikan sukarelawan untuk mendekatkan orang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Cuma bergantung kepada kreativiti kita untuk create program. Kadang-kadang kita rigid pasal apa? Sebab dalam konteks negara kita ni, kadang-kadang kita sebenarnya terkesan dengan zaman gelap yang berlaku di Eropah. Pengasingan antara institusi agama dengan pemerintahan, dengan kehidupan, dengan lifestyle.
Maknanya agama ni masjid, surau, itu je agama bagi apa? Situ. Jadi bila dalam benda lain nak buat agama, jadi payah. Jadi macam tak apa nak kena. Tak ada masa, tak ada dia tak boleh nak merge. Kita yang kena bertanggungjawab untuk pulihkan semula pemahaman ini. Bagi jadikan agama itu adalah kehidupan, way of life. Itu yang paling penting. Kalau tak, manusia akan melihat agama itu adalah benda sampingan, kehidupan adalah benda yang lain, berbeza. So untuk Muslim dan Muslim ni ikut kesesuaian dia. Orang non-Muslim ni kita nak ajak dia kepada Islam, tuan-tuan dan Muslim, dia banyak sangat cara-cara dia bergantung kepada keadaan dia, apa minat dia, apa kecenderungan dia. Contoh, dia ni suka buat kerja kebajikan, tunjulkan Islam dan gerak kerja kebajikan kepada dia. Ajak dia jual program-program kebajikan kita. Tuan-tuan, bulan sabit merah dunia, Red Crescent, di peringkat antarabangsa, cara dia nak dekatkan orang dengan Kristian, walaupun dia pun menamakan NGO, gerakan mereka tu tak ada kaitan dengan agama dan sebagainya, tapi mereka bawa padri-padri apa semua ni, geng Kristian ni pergi turun di tempat-tempat, bantu mangsa-mangsa banjir, mangsa-mangsa bencana alam dan sebagainya. Mereka menyanyikan lagu-lagu gereja. Sebahagian mereka buat edaran kitab-kitab Injil. Nampak? So maknanya kita tak nafikan, walaupun dia menamakan dia gerakan bebas, tak ada ni, tapi dia pun ada elemen-elemen nak sampaikan dan nak sebarkan agama. So kita manfaatkan pertubuhan-pertubuhan kebajikan, NGO dan sebagainya, libatkan mereka dan tunjulkan nilai Islam dalam movement dan gerakan kita. Itu pandangan saya. Perlukah kita tegur kesalahan orang yang kita tidak kenal? Tengok keperluan dan tengok kesesuaian. Perlu tegur. Kaedah tegur bagaimana? Tuan-tuan dan muslimin, kaedah tu bagaimana? So kita kena ni, orang yang buat salah yang kita tak kenal, tuan-tuan, kita bukan kata ingkar mungkar ni, dia bukan kira kenal tak kenal. Cuma dia bergantung kepada kemampuan orang yang nak ingkar dan penerimaan orang yang diingkar. Nak pastikan dia terima, mesti tengok beberapa keadaan. Mungkin depan orang tak sesuai, pergi belakang sikit, tuan, saya minta maaf, saya tengok tuan dia buat macam ni, mungkin saya nak cakap ni ada hadis Nabi larang benda ni, minta maaf. So that kind of approach yang perlu kita lakukan. Okay, sebab apa? Sebab dibimbangi di akhir zaman, apa kata Nabi SAW, orang hanya bagi salam kepada orang yang dia kenal saja. Maknanya dia tak tegur orang yang dia tak kenal. Islam ni mengajar ucapan salam kepada sesiapa saja yang kita bertemu dan bersisih dengannya. Adakah perlu dikaji sifat seseorang sebelum berdakwah kepadanya? Ya, perlu. Kita kena kenal dulu, kita kena kenal orang yang kita nak dakwahi. Tentunya. Contohnya Nabi bagi tahu dekat Muaz bin Jabal kepada fa innaka taqdumu qauma ahli kitabin, kamu akan berhadapan, kamu akan menemui golongan ahli kitab. So ini maknanya pasal apa Nabi beritahu kepada Muaz, supaya Muaz boleh susun strategi apa yang dia nak sampaikan dan bagaimana cara dan kaedah berurusan dengan kepercayaan mereka. Preparation. Kena ada hal tersebut. Yang keempat, bagaimana memilih keutamaan tajuk dakwah. Tuan-tuan, ni penting. Isi kandungan intipati dakwah nombor satu, dakwah akidah, kok mana pun. Tapi kita nak sampaikan melalui apa? Melalui apa kita nak sampaikan? Sama ada melalui ibadat harian dia. Awak tak boleh ke kita ulas akidah melalui pengajaran sifat salat Nabi? Boleh tak? Boleh. Banyak ruang. Banyak. Tapi kena, akidah tu kena mesti teriteras. Dia tak boleh dikesampingkan dan diketepikan. Sebab apa? Sebab itu akan memastikan kukuhnya macam disebut di dalam Al-Quran. Gambar Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan agama seperti satu pohon pokok. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kalimah la ilaha illallah yang mana akarnya dalam, terpasak, menunjuk ke langit. So dia akak ni la ilaha illallah ni maknanya teras. Teras tak kuat, buat nak ibadat memang kalau pokok rendang, teras tak kuat, jadi terbalik.
So asas kena kukuh. Bila asas kukuh, kuat, tak mati tuan-tuan, tak ada syirik dan sebagainya, pohon tu akan rendang dan akan berada dalam keadaan yang begitu kukuh. Batu kena trust. Cuma nak masuk kok mana trust tu? Cara dia bagaimana nak mula? Nak mula melalui perspektif cerita bang ibadat. Yang ni dia ni duk minat duk cerita pasal kebajikan, masuk melalui kebajikan. Dia ni minat jenis sukan, masuk melalui sukan. Dia ni minat ekonomi, masuk melalui ekonomi. Kreativiti kita yang susun atur hal tersebut. Kita lah engineer. Engineer. Sebab tu kalau tengok tuan-tuan, kisah para nabi ni, umat-umat para nabi dan rasul ni, dia berbeza-beza kecenderungan dia. Ada umat para nabi ni yang arkitek, pandai buat bangunan, tebuk bukit. Ada umat nabi ni dia berniaga, kaki kelentong. Ada umat nabi ni masalah sosial, liwat dan sebagainya, homoseks dan sebagainya. Umat Nabi Muhammad lifestyle dia lain, penyair. Pasal apa? Apa hikmah dia? Para rasul ni dihantar kepada umat yang memiliki kecenderungan pelbagai kreativiti dalam menyampaikan dakwah. So kreativiti Nabi, Allah tetapkan mukjizat bahasa Al-Quran yang sangat tinggi, menewaskan segala bentuk syair, dan tak siapa mampu buat ayat seperti ini, menjadikan mereka tertarik kepada agama dan memberikan peluang untuk mereka mendengar apa agama yang nak disampaikan. Tengoklah orang tertarik apa pada hari ini. Kita cuba. Kadang-kadang kita rigid sangat. Kalau nak mengaji bab akidah tu mesti tajuk Aqidah At-Tauhid, Aqidah As-Sahihah minal Kitab was Sunnah. Kita nak syok tajuk-tajuk lagu tu, tak? Contoh tajuk macam ni hari ni, nasihat. Okay, nasihat. Saya yang bagi tu tajuk fiqh nasihat. Tapi macam contoh kawan saya kata tadi, Abu Amru, dia kata apa? Dia kata, ini perbincangan tentang sosiologi. So kalau kita bagi tajuk sosiologi, fiqh sosiologi, tak ke geng-geng kaunseling apa semua? Ui, apa ni? Dia pun mengaji apa ni? Dan ini approach yang macam ni, kreativiti tau. Tajuk dia tu catchy, orang tengok apa perbincangan maknanya. Sebab tuan-tuan perasan ataupun tidak, bila kita sebut perkataan-perkataan tentang, contoh kata sosiologi tadi, automatically pemikiran manusia ni, orang awam ni, dia sosiologi. Satu lagi fiqh nasihat, dia nampak sosiologi tu lagi up sikit. Dia tak betul, ini reality. Sosiologi, bunyi dia up sikit. Ini fiqh nasihat, biasa lah. Tapi kalau ni bubuh ni, dia up sikit, dia lain sikit. Itu realiti pemikiran. So kita nak berhadapan dengan pemikiran manusia, kadang-kadang kita pun kena ubah approach kita. Approach kita kena lebih kreatif. Saya berpendapat itu sangat penting untuk dakwah pada hari ini. Kalau tak, kita duduk dalam kita kena lebih ni. Tajuk-tajuk nak menarik minat orang supaya nak tengok, nak baca, nak teliti. Yang tu lah media dia buat duit lagu tu lah. Media buat duit lagu tu lah sebab tajuk-tajuk ni. Bila orang tajuk, orang pasal nak klik, orang pasal nak tengok, orang pasal nak baca. Kalau suramat, orang pasal nak beli. Itulah metro tu yang banyak orang beli sampai ke hari ni, masih lagi jumlah pembelian tinggi. Kes tu ustaz mengendak. Orang beli tengok. Ustaz mengendak, padahal tajuk tu punyalah besar, cerita banyak tu lah, sejengkai lah. Tapi dia punya kecil. Sebab tu mereka ni meeting bab tajuk ni, meeting tiap-tiap hari, meeting duk tajuk khas. Tajuk apa nak bawa di depan. Itu satu keutamaan mereka bagi. Jadi kita pun nak kena kreatif tajuk dia. Wallahualam. Seorang tu meninggal dunia, dia masih memiliki PTPTN, apakah tindakan waris? Hutang PTPTN ni anda nak tanya, adakah kerajaan menetapkan bahawasanya sekiranya dia mati, wang itu terhapus, hutang itu terhapus? Terhapus kan? Biasanya terhapuskan. Kalau terhapus tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu bayar. Pasal itu dah perjanjian daripada awal, bahkan hutang ni kena bayar. Dan Allah Maha mengetahui betapa orang tentang orang tersebut, dia nak bayar ke dia tak mau bayar. Kalau dia nak bayar tapi dia tak berkesempatan kerana kematian dan sebagainya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia dan Allah melangsaikan hutang-hutang dia di akhirat kelak.
Tapi kalau orang tu dia memang jenis tak mau bayar, saja tangguh, saja tangguh, tuan-tuan dan puan sekalian, dia berhati-hati. Dia berhadapan dengan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala seperti pergantungan, digantung amal, hisab amal dia dan sebagainya. Besar balasan orang yang sengaja untuk tidak membayar hutang. So yang ni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun dia dan dia dikategorikan sebagai orang yang terselamat daripada hutang-hutang tersebut. Macam mana? Baiklah. Bagaimana hajar ke atas suami atau isteri? Nak hajar apa siapa? Dia, so isu suami isteri ni dalam Al-Quran Allah sebut, wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau kamu nak pulau isteri kamu, pulaulah daripada tidur sekatil dengan mereka, bukan lari keluar rumah, tutup pintu, start kereta, menyakak, langgak pagak. Tak, tu salah. Bukan tinggalkan, hanya tinggalkan tempat tidur dia je, pergi tidur berasingan, tu ya. Tu wahjuruhun nafil madaji'. Pasal apa nak kena buat benda ni? Sebab ada benda-benda nusyuz, penderhakaan yang dia buat ke atas suami. Takat tu ya. Suami pulau isteri, isteri tak boleh pulau suami. Tuan-tuan dan puan sekalian, atas pendakan isteri ni satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia hanya bertanggungjawab untuk suami dia sahaja. Jaga suami dia betul-betul, taat pada suami dia, balasan dia syurga. Suami ni, dia tanggungjawab dia banyak. Tanggungjawab dia adalah mendidik, tanggungjawab dia adalah memberikan nafkah untuk ahli keluarga dia. Tuan-tuan, kalau dihitung tanggungjawab dan peranan, suami tu lagi banyak. Cuma hari ini dalam situasi tertentu dia berubah, disebabkan wanita pun, perempuan pun dia bekerja. Sebenarnya bekerja bagi wanita itu bukan adalah peranan besar dia dalam agama, tak? Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak? Yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia taat kepada tuntutan suami dia. Itu paling besar sekali. Dia kerja, dia pergi beli ikan kat kedai ke apa semua, dia belanja duit dia apa semua, bagi suami dia, bagi nafkah kat suami dia. Itu sebenarnya bukan tanggungjawab dia. Dia tak bagi pun dia tak salah. Dan di dalam Islam pun suami tak berhak ambil wang isteri. Boleh ke dia ambil? Dia tak berhak. Tak berhak. Suami kena bagi. Kok mana pun tanggungjawab suami. Tapi apabila tuan-tuan timbul macam gerakan-gerakan feminisme ni, akan memperjuangkan hak-hak wanita ni, kita terlupa sebenarnya nak bincang perspektif agama, peranan dan tanggungjawab sebenar seorang wanita, dan juga peranan dan tanggungjawab sebenar seorang suami, isteri dan suami. Bila terlupa bincang benda ni, tanggungjawab sebenar, kita banyak bincang tanggungjawab yang bukan tanggungjawab sebenar pun, dan bukan tanggungjawab pun. Ia satu value add dia, satu nilai tambah je dalam kehidupan. Dia nak bekerja, dia nak pergi bersuka, dia nak pergi berjogging, dia nak pergi ni, dia nak pergi ni, dia nak keluar, dia nak ni, nak komunikasi. So, itu satu benda nilai tambah je sebenarnya. Peranan utama dia adalah hubungan dengan suami dia. Peranan suami, jaga keselamatan isteri, jaga kehormatan isteri dia, didik isteri dia, didik anak-anak dia. Tuan-tuan, itu peranan suami. Cari nafkah sepenuhnya untuk keluarga dia, dan jaga juga mak bapak dia, nafkah mereka. Oh, peranan suami ni, tuan-tuan, besar. Cuma bila timbul sikap-sikap suami yang tak bertanggungjawab, maka muncullah gerakan-gerakan hak wanita konon. Feminisme. Pasal apa? Pasal ada suami tak bertanggungjawab. Suami isap dadah, apa semua, duk pukul bini, katok bini dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Saya ada banyak lagi cerita-cerita, kisah-kisah orang mai jumpa pasal masalah rumah tangga, masalah suami dia, suami tapi jenis tak suka kat perempuan. Ini problem ni. Kahwin tapi tak suka kat perempuan. Dia ada orang lain, lelaki dia suka. Jadi hal-hal yang seperti ini masalah. Larangan za'faran hanya untuk mencelup pakaian, betul. Tapi tidak untuk mewarnakan janggut. Betul, sahih. Sebab asalnya kita warnakan janggut ni, tapi asal warna janggut ni warna dengan inai, takhmir.
dia macam menjadikan janggut itu warna pirang. Bahan yang kita gunakan tu bahan yang bukan bahan terlarang. Pewarna boleh, sama ada inai ke ataupun selain daripada inai ke, kita boleh pakai, tidak ada masalah. Cumanya dengan syarat pewarna itu dia bukan seperti pewarna yang ada unsur-unsur menghalang ayak daripada terkena kepada kita punya rambut kita dan janggut kita, tak. Dia sekadar warna sahaja. Dia bukan yang apa dia panggil? Macam cat. Tak boleh. Sifat dah. Bolehkah mengambil hadiah yang diberikan oleh kontraktor atau majlis makan yang dikhawatiri menjurus kepada syubhat rasuah? Sekiranya dalam negara kita ni benda-benda macam ni tak boleh dari sudut undang-undang. Kalau engkau ada jawatan, engkau yang meluluskan projek, katakan SUB keuangan, dia sign. Perolehan dia sign, dia lulukan projek. Kamu juga, syarikat kamu memang ada buat projek dengan kementerian tersebut. Lepas tu tiba-tiba kawan yang buat projek tu, SUB ni, usaha bahagian ataupun bahagian keuangan ni, dia buat kenduri kahwin anak dia, kamu tanggung semua. Dari sudut etika undang-undang negara, benda tu tak boleh. Salah boleh disabitkan dengan rasuah. Boleh disabitkan, mudah tu nak sabitkan. Tapi dari sudut Islam, sekiranya tidak ada penetapan, contoh, aku nak buat kenduri ni, aku dah bagi kat hang itu ni, hang bagi aku sikit. Aku dah sign, dah lulus kat hang ni, kami meeting aku pertahankan syarikat hang ni. Hang kena bagi aku nak buat kenduri ni 5-6 juta. Kenduri pos tak tahu 5-6 juta. Kenduri kena buat 5-6 juta ni. Ada yang tu clear cut rasuah. Pasal ada tuntutan dan dia ada syarat. Tidak? Okey. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya tak ada langsung, memang dia tak minta apa, memang dia tak ni pun, kawan ni dah berjaya, dia buat bisnes apa semua, dia berjaya, projek dia buat dengan baik, dia memang ni Syekh Enta ni tak apalah, walaupun Enta ni tak ni, Enta ni susah bahagian mah, Enta bantu, kira Enta tu terlibat dalam bantuan aku mana pun Ana bagi ni kat Enta. Ataupun ni tak ada kaitan dengan bantuan ni, Ana nak bagi kat Enta sebagai Enta sebagai sahabat Ana. Sebab kadang-kadang kita pun ada kawan, so kawan kita berniaga apa dan kita kebetulan kita kat situ, benda tu lulus dan memang secara hakikatnya tak ada apa-apa perjanjian pun, tak ada apa-apa tuntutan pun, dia memang bagi atas asal kawan. Dari Islam benda tu tak salah, benda tu sunnah. Tahadu tahabu, bagi hadiah, kamu saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tapi dari sudut etik, undang-undang dalam negara sebagai saddun lizari'ah, nak tutup ruang-ruang yang boleh membawa kepada kemungkaran, benda tu dikira salah juga. Sebab kalau tidak, orang lain semua hujah lagu tu, tak, dia kawan saya aja, dia sahabat saya, dia kasih saya kerana Allah, saya kasih dia kerana Allah. Dia cakap saya tak nak kaitan. Habis semua orang bakat buat lagu tu, jadi payah kita nak kawal. So hang nak bagi, hang jangan bagi ada timing hang masuk projek, jangan bagi daftar syarikat hang dengan aku apa semua. Tak apa, itu cerita lain. So negara dia kena buat lagu tu, tuan-tuan. Kalau tidak, orang mengambil kesempatan berdasarkan kreativiti masing-masing. Bagaimana sekiranya seorang itu meninggal dunia dalam keadaan masih berhutang dengan bank, contohnya pinjaman kerajaan, seperti yang saya jawabkan tadi, tuan-tuan, sekiranya benda tu dilupuskan, bank hapuskan, maka selesai tanggungjawab dia. Orang di dunia, seolah-olah orang di dunia ni menghalalkan benda tu untuk dia. Tidak, dia tak menuntut. Tapi sekiranya dia sendiri tak ada niat nak bayar, itu satu hal yang besar, salah. Bolehkah memula majlis rakan sepejabat yang berunsur bid'ah, contohnya birthday dan hal-hal yang seumpama dengannya, halau jin, bomoh apa semua kan. Halau jin panggil tok moh. Tuan-tuan, kita tengok macam saya katakan tadi, tengok kawan kita tu jenis mana, tengok majlis tu bagaimana dia buat dan sebagainya. Dan hal-hal yang seperti ini, saya berpendapat kawan-kawan kita ni, kita kena duduk dengan dia, kita kena cerita kat dia cara yang baik-baik. Ataupun kita dengan kita membawa risalah. Bagaimana Islam ajak mengucapkan sekian-sekian, bagaimana Islam ajak memuji Nabi SAW, bagaimana Islam ajak membaca Al-Quran, bagaimana Islam ajak mendoakan kebaikan, doa apa yang sabit dalam sunnah. Kita kena ubah cara.
tuan-tuan. Bagaimana Islam ajak menghalau jin, menjauhkan diri daripada gangguan-gangguan syaitan jin. So saya rasa cara tu yang kita kena buat hari ni. Kalau dengan cara kita pulau-pulau terus, ialah mungkin kita tak mampu nak buat, kita tak pergi, tak apa. Kita bagilah alasan-alasan yang tidak menjauhkan dia daripada kita. Di samping kita usaha dekatkan dia dengan ilmu, dekatkan dia dengan agama. Itu kena berusaha ke arah tu. Ustaz, saya nak tanya, apa aku jual beli kucing? Yang ni saya dah jawab dah itu ni. Dia macam ni, saya bagi contoh je itu, nak jadi isu pula dah. Dah tahu masalah ni masalah khilaf. Sebahagian kawan, ada sebahagian ustaz-ustaz dia kata, pasal apa nak bangkitkan isu ni? Pasal apa kita nak bangkitkan isu ni? Ini isu khilaf lah. Lah, isu khilaf lah, kena hormat lah pandangan aku. Dia suruh terima khilaf dia, maknanya suruh boleh jual beli. Lepas tu dia kata, dia tekan benda tu khilaf. Tuan-tuan, bila kata khilaf ni kita saling hormat menghormati. Saya masalah. Saya cenderung kepada tak boleh. Setakat ini itu pendirian saya. Tak tahulah saya ubah 2-3 tahun lagi saya baca-baca balik ni. Setakat ni saya cenderung kepada kucing dalam hadis tersebut, walaupun sinaur bukan saja kucing liar, tuan-tuan dan puan sekalian, bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain banyak menyebut selain daripada sinaur pun. Maknanya dia merujuk kepada kucing. Jadi saya lebih cenderung kepada umum, semua jenis kucing. Itu kecenderungan saya. Adapun satu lagi pendapat yang menetapkan bahawasanya kucing itu hanya sinaur yang merujuk pada kucing liar sahaja, itu ada pendapat sebahagian ahli ilmu juga. Jadi benda ni kalau kita iktiraf benda ni khilaf, dan saya kata benda ni khilaf, masing-masing berhujah. Untuk langkah yang lebih selamat, saya kata tak ada masalah. Kalau tak jual kucing pun, apa masalahnya? Kalau tak urus niaga kucing, dia sebenarnya yang terkesan dengan isu dan hal yang seperti ini adalah kepada peniaga-peniaga kucing. Tu lah. Mereka ni yang marah. Tapi benda-benda ni bagi saya satu isu yang kecil sahaja. Dia bukan topik utama perbincangan saya dalam kuliah pun. Saya bagi contoh cerita panjang ni berkenaan dengan khilaf-khilaf, perselisihan pendapat, yang mana sebahagian orang kita dia tak boleh terima perbezaan pendapat. Antara contohnya isu kucing. Dia menyelisihi ramai orang. Hoi, apa ni? Saya bagi contoh yang tu, memang rejuh tu sampai Indon tu. Sampai Indon kan. Ulama Malaysia, apa dia kata? Ulama Malaysia haramkan jual beli kucing. Lepas tu kita balik, ulama Indon pun ada. Ada ramai ustaz Indonesia pun cakap hal yang sedemikian rupa juga. Jadi walau bagaimanapun benda ni saya rasa tak perlulah kita besar-besarkan. Satu hal yang kecil saja, cuma mungkin approach-nya disalahfahami dan disalahartikan. Dia khilaf yang muktabar, terpulanglah kepada praktis masing-masing. Saya ikut Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri berpendapat tak boleh jual beli. Jadi dia paling kasih kat kucing sampai Nabi gelar dia kucing. Berapa ramai hari ni orang yang bela kucing, yang sayang kucing, orang gelar dia Abu Hurairah. Wallahu a'lam, terpulang. Adakah seorang anggota keselamatan berhenti kerja kerana larangan anggota berjanggut? Dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia isu janggut ni memang isu yang sedang kita pun duk angkat bagi penjelasan kepada pemimpin. Maknanya bukan satu hal soal yang boleh dipandang remeh. Dia soal yang besar. Patutnya di bahagian ketenteraan pun dia kena faham isu ini. Cuma kita pandang macam ni lah. Sekiranya orang anggota ni, anggota keselamatan tentera ni, tuan-tuan, tentunya dalam mana-mana konteks negara pun tentera ni sangat diperlukan. Dia untuk pertahankan kesejahteraan negara. Maknanya benda tu lagi besar daripada soal janggut dia. Tu dari satu sudut. Walaupun janggut ni hukum asalnya wajib, keberadaan dia di situ, kalau sekiranya dia rasa dia perlu di situ, dia perlu di situ,
Dan tak ada orang ataupun tak cukup orang ataupun tak ada orang seperti dia yang boleh menunaikan dan melaksanakan tugas seperti dia, ataupun tak cukup orang, perlu ada dia juga. Maka dia kekal di situ dan beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk memahamkan pemimpin dia. Kita kena bagi faham pemimpin isu ni. Kena bagi peluang untuk orang nak simpan janggut. Sebab ni bukan khilaf yang sikit ni kita ambil, kita potong sikit, tu ada khilaf. Yang tu masih lagi boleh bertolak ansur dalam hal tersebut. Tapi soal yang besar hari ini adalah soal cukur licin. Ini soal besar. Cuma satu prinsip dan disiplin tentera ni dia soal kesamaan tu. Dia sama. Dia panggil apa? Disiplin dia dari sudut sama. Keseragaman. Dia tak mau kau ni panjang sikit, kau ni pendek sikit. Bagi saya, muka pun tak boleh sama. So kalau susun pun tinggi rendah pun tak sama. Hidung pun tinggi mancung pun tak sama. Mata pun dia punya jenis sepek dia pun tak sama. Gigi dia punya kejongangan dia apa semua tu pun tak sama. So banyak benda yang tak sama pun. So janggut ni adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak sama. Bulu kening pun tak sama. Bulu kening kena cukur terim bagi sama ke semua? Tak. Jadi bagi pandangan saya, tak tahu, mungkin perlu diteliti dan dinilai semula soal janggut ni dalam tentera. Mufti pun tak ada janggut. Yang tu dia masalah problem dia. Sebahagian daripada orang agama mungkin dia terlepas pandang isu ni. Isu cukur janggut ni tuan-tuan bukan isu khilaf pun. Cukur janggut 4 mazhab pun kata haram. 4 mazhab kata haram cukur janggut tu. Ambil sedikit ada ruang khilaf. Cukur sepakat haram 4 mazhab. Tapi dia akan adalah orang akan cari mengharuskan. Dia akan carilah pendapat-pendapat untuk mengharuskan. Dalam bab ni hang pandai pula tinggal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i haramkan tu. Jadah. Dia tak ada mazhab. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukup dulu setakat tu. InsyaAllah kita sambung di kelas-kelas yang akan datang. Mana soalan? Tulis nanti senang. Ana tak ni. Soalan apa? Soalan ni banyak soalan ni. Ada orang suka bagi nasihat, tapi cara dia beri nasihat tu dalam grup WhatsApp. Semua orang boleh baca nasihat yang diberi. Habis semua aib dia nak cerita dalam grup WhatsApp. Apa dengan tujuan nasihat? Bukan bolehkah begitu Ustaz? Tak boleh. Nak cerita apa aib orang? Nak cerita tutup. Nama-nama tu jangan sebut nama, tanya aja. Nak sebut ada berlaku seperti ni, kes seperti ni sebut. Tak perlu nak sebut nama. Dan sebenarnya komunikasi dalam WhatsApp ni dia tak mencapai maksud. Dia tak boleh sebab dia terhad. Tak tahu kalau orang tu dia boleh buat kerja, dia boleh tulis tulis. Kita banyak kerja lain lah. Nak kena buat, kita nak main kuliah, nak pergi mengaji, kita nak pergi belikan, nak basuh, nak masak, nak basuh baju, nak ni, jumpa orang, nak meeting. Ni dah kerja dia. Saya tak tahu orang tu buat kerja apa. Bagi saya, WhatsApp tak mencapai maksud. Sebab tu saya kadang-kadang, saya minta maaf orang tanya soalan. Kan? Kadang-kadang orang tanya SMS tanya soalan. Student lah banyak tanya soalan kadang-kadang. Kadang-kadang orang politik pun. Saya rakam suruh hantar. Ada orang kata, Ustaz, amboi hantar suara dia kata. Saya kata saya tak ada masalah. Jadi saya tekan suara tu rakam. Sesungguhnya isu ni ada khilaf benda ni. Dia tanya soalan simple. Ustaz, boleh ke tak boleh benda ni? Apakah hukum kita kekah macam ni Ustaz? Buat kondoran kekah macam ni? Contoh. Benda tu kita nak jawab, tu nak kena bagi dalil, nak kena bagi nas, nak kena cakap macam ni, nak kena bagi tahu benda ni ada khilaf. Ustaz, orang kata bid'ah hasanah ni macam mana? Ustaz, kita nak jawab. Kita nak jawab ringkas boleh. Jadi benda-benda macam ni WhatsApp tak mencapai maksud. Mesej ni tak mencapai maksud. Sebaliknya berjumpa berdepan, tanya langsung, cakap telefon yang tu boleh. Telefon tanya. Okey. Kedua, adakah ketika memulau perlu dimaklumkan kepada yang di pulau yang kita sedang memulaukannya? Nabi tak habaqlah kat Ka'ab semua, aku sedang pulau kau. Tak ada. Diam je, tak cakap. Ini tak faham. Ini tak faham. Buat tahu?
Tapi memang ada jenis tak faham. Tak faham, kita pesan kat orang lain, dia duduk pulau orang. Pulau agar diri tak terpengaruh. Adakah saya memutuskan silaturahim? Saya dah sebut tadi, dia bukan putus silaturahim. Tujuan dia adalah untuk mengajar dia. Bila cukup kadar sampai masa nampak ada perubahan pada dia, sama pergi semula. Syekh, ana sebenarnya dengan entah itu dia bukan ni, ana nak pastikan entah. Macam tu cara dia. Bukan tunggu biar dia mai tegur aku, tak ada. Kita perbetulkan semula. Sebab tujuannya untuk mengajar. Cukup dengan kadar pengajaran sahaja. Berlebih tak boleh. Adakah benarkah beli kucing haram? Jika sudah terbeli bagaimana? Beli dah tak apa. Beli dah beli dah tak apa, tak nak beli dah, kita bela ajalah. Tuan-tuan, saya katakan isu ni khilaf, tuan-tuan. Macam mana? Jual balik tak boleh. Alah tuan-tuan dan puan sekalian, kita cari kucing-kucing, kita bela lah. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, saya pergi bekerja 50 km, tempat kerja 50 km, balik dari tempat kerja ke rumah setiap hari. Adakah saya boleh solat jamak dan qasar? Ni sensitif ni. Tapi tuan-tuan, saya cenderung kepada pendirian harus. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, saya cenderung kepada jarak tu bukan merupakan satu perkara yang keutamaan di dalam nas. Sebab ada saja Nabi berjalan dalam jarak dalam 18 km, Nabi telah qasarkan salat Nabi SAW. Jamak ni lainlah. Jamak ni berdasarkan kepada keperluan. Qasar ni dia apa? Qasar ni dia kategori musafir. Keluar berjalan, bertapak di atas muka bumi ni berjalan. Okey. Cumanya yang menjadi permasalahannya bila orang duk bertengkar berkenaan dengan erti musafir tu apa dia? Ta'rif musafir. Ada sebahagian ulama tetapkan bahawasanya musafir ni dia kena keluar daripada satu tempat, dia nak pergi ke satu tempat dengan dia membawa bekalan-bekalan untuk dia berada di tempat tersebut dalam beberapa tempoh. Jadi kalau pergi kerja bawa barang tak bawa apa pun. Tapi sebenarnya kalau digeliti balik dalam nas-nas hadis, tak ada spesifik pun kaedah dan cara keluar. Dia hanya bergantung kepada perjalanan. Sebab itu ada sebahagian ahli ilmu sehingga mengharuskan kalau keluar dari rumah boleh qasar sembahyang. Tapi anda tidaklah cenderung pada pendapat tersebut. Keluar dari rumah nak pergi Melaka, qasar. Ada. Tapi bukan jamak. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab jamak ni memang ditentukan sekiranya ada keperluan, ada masalah pengurusan masa, timing, nak habis waktu kan contohnya, ataupun terlepas waktu dan sebagainya, kerana masalah operation ke, kalau doktor jam tengah jalan ke dan sebagainya. Okey, ataupun kerana hujan boleh. Tapi pun kalau hujan mesti ditentukan oleh imam masjid setempat. Mesti imam yang umumkan. Tak boleh kita buat jamak kat rumah, tak boleh. Imam yang umumkan. Ataupun ketika mana kita sakit, ataupun ketika mana kita perang, keadaan ni boleh. Selain daripada tu, bergantung kepada keperluan. Dan jamak selalu tak boleh. Saya saja tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut akan ada golongan manusia yang keluar di akhir zaman. Golongan ini yang berlebih-lebihan dalam jamakkan solat. Siapa dia? Lah ni Syiah. Jamak terus hari. Tuan-tuan, qasar lain. Qasar sebab kita keluar musafir. Cuma ta'rif musafir tu masih lagi dibahaskan. Ada yang bergantung kepada jarak, ada yang bergantung kepada cara kita keluar. Tapi saya melihat bahawasanya Nabi SAW dalam satu perjalanan, dalam jarak yang difahami oleh masyarakat persekitaran, jarak tersebut dikategorikan sebagai jarak yang jauh. Bila jarak tu jarak yang jauh dalam konteks masyarakat, tuan-tuan, maka harus saja untuk kita qasarkan dan pendekkan salat. Dia tak terikat dengan tarikh. Ketujuh, tolong tanya UAB tolong tanya Zamihan nak berhenti dari kerajaan. Kata hari tu nak berhenti jika tidak berkhidmat di KDN. Saya tak tahulah, yang tu kena tanya dia lah.
kita pun saya tak terlibat. Dia nak berdebat pun hari tu ni dengan siapa dia, dengan tu apa dia, Dr. Mazhar. So dah tahu Dr. Mazhar kena tanya dia lah kan? Dan dia pun sekiranya benar-benar dia bercakap sedemikian, so dia perlu buktikan lah. So kalau dia tak buktikan, Allahu alam. Tapi yelah, saya pun kesian juga. Kalau berhenti kerja nak kerja apa? Apa salahnya tuan-tuan kita bagi peluang kat dia? Biarlah dia kerja kan? Dia tak ada berhenti, tak ada kerja, sat lagi dia meragam tu lagi. Bagilah dia dah kerja sikit, cek Quran kan? Cek buat sikit benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada dia, insya-Allah. Assalamualaikum. Boleh tolong tanyakan DAB mengenai ciri-ciri Murji'ah dan bagaimana kita nak elak tergolong dalam golongan tersebut? Murji'ah ni tuan-tuan, ada banyak penjelasan pasal Murji'ah ni. Irja' ni membezakan antara iman dengan amal. Iman tak memberi kesan, amal tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Itu konsep Murji'ah. Amal tak memberi kesan kepada naik dan turunnya iman. Kesan dia sangat besar. Kesan dia ada pengaruh liberal, ada pengaruh plural. Pasal dia bezakan. Semua dia hati. Dia kata hati aku ada iman. Dan bagi dia iman tu statik, tak berubah. Dia tak naik, tak turun. Pendirian kita ahli sunnah berbeza dalam isu ni. So ini ciri-ciri Murji'ah. So hari ni ciri-ciri Murji'ah adalah liberal. Ciri-ciri Murji'ah apa dia? Liberal. Itu pendirian kita pada hari ni. Yang mana pemikiran dia kata apa? Dia kata dia bercakap pasal yang nu boleh, yang ni boleh, agama nu boleh, agama ni boleh, tak ada masalah, kita kena terbuka. Semua bergantung kepada hati. Pernah tak kita dengar manusia cakap macam tu? Pernah, dan sangat banyak. Buat maksiat pun apa semua, dedah aurat dan sebagainya. Tapi bila tanya hati baik, dia itu adalah hujah, pengaruh dan unsur-unsur Murji'ah. Clear? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Macam mana kita nak buang atau hindar diri kita daripada sifat nifaq? Apakah mujahadah yang boleh dicontohi oleh para salaf untuk menangani sifat yang keji ini? Nifaq ni dia berkaitan dengan soal keikhlasan. Sebab tu ulama duk nasihat banyak tentang soal ikhlas, tentang soal niat, amalan berasaskan niat secara serius. Bab ikhlas ni, walaupun memang kita tak, tapi benda ni serius. Segala-galanya berbuah dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia faham benda-benda ni dan simptom-simptom yang boleh membawa kepada kemunafikan ni, contoh riak tu antara salah satunya. Sum'ah, suka orang cerita baik pasal dia. Dia suka orang cerita dengar cerita. Lepas tu dia buka tengok status dia like macam mana. Oh, tengok dia syok. Lah, itu di antaranya tu. Lepas tu dia buat, weh, like cepat naik tu. Dia telefon kawan dia. Jadi memang kita syok, itu fitrah manusia. Tapi kita kena hati-hati, takut kita mengejar hal tersebut sehingga kita menggadaikan prinsip-prinsip kita dalam kita mengisi maklumat agar orang like. Itu kena hati-hati tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kalau tanya tentang nak menyelesaikan soal nifak ni, kena luruskan balik, murnikan balik metod untuk kita ikhlaskan diri kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian buang sifat-sifat, tanda-tanda yang membawa kepada kemunafikan. Contoh bohong, suka khianat, suka melanggar perjanjian. Ini ciri-ciri, tanda-tanda yang Nabi sebut. Cuma bila orang tu ada tanda-tanda munafik, kita kena sebut ada tanda-tanda munafik. Jangan kita hukum dia munafik. Ayat tu tanda-tanda, ciri-ciri. Sebab munafik ni hukum dia apa? Kafir, terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Sebab asal maksud munafik dalam Islam adalah menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislaman dia. Itu hukum asal. Itu maksud asal. Tapi Nabi bagi tahu ciri-ciri yang boleh bawa pada sifat tu. Suka bohong, tuan-tuan, riak, kemudian dia khianat amanah, kemudian dia apa lagi? Dia khianat perjanjian dan sebagainya. Dan kemudian saya rasa yang paling penting sekali nak kontrol isu permasalahan hati dan sebagainya, perbanyakkan menuntut ilmu.
kena mengaji banyak. Dengan ilmu yang kita perolehi, dia akan merunakkan diri kita, insya-Allah, biiznillah. Okey, jadi saya cukuplah syarat tu ringkasnya apa yang mampu saya kongsikan pada hari ini. Insya-Allah, moga-moga kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.